Bismillahirrahmanirrahim. Dalam siri yang lepas kita telah bincang mengenai tempoh nifas berserta contoh keadaan darah yang keluar dalam tempoh 60 hari. Baik, kita sambung sikit mengenai tempoh minimum suci. Tempoh minimum suci yang pertama ketika haid, iaitu antara dua haid. Tempoh minimum suci adalah 15 hari. Kedua, antara haid dan nifas di permulaan nifas. Tiada tempoh minimum suci. Yang ketiga, antara nifas dan haid iaitu berlaku dalam tempoh 60 hari nifas. Tempoh minimum suci adalah 15 hari. Dan yang keempat, antara nifas dan haid yang berlaku selepas hari ke-60. Tempoh minimum suci ketika ini adalah 1 lahzah. Baik, kita tengok keadaan tiada sekatan minimum suci yang berlaku. Jika seseorang itu bersalin, yang mana sebelum ini darah keluar yang mencukupi 24 jam atau lebih. Contoh darah keluar 5 hari. Bermakna dia mengalami haid. Dan sebelum haid kering ataupun sebelum darah berhenti, dia bersalin. Dan darah yang keluar selepas bersalin itu dihukumkan sebagai nifas. Di sinilah menunjukkan perpindahan antara haid kepada nifas tidak memerlukan tempoh suci. Tidak ada sekatan. Okay. Keadaan kedua, minimum suci 15 hari apabila darah berhenti dalam tempoh 60 hari. Contoh, seorang yang bersalin dan keluar nifas selama 20 hari. Selepas itu darah tak keluar, darah berhenti 15 hari ataupun lebih. Semasa darah berhenti 15 hari ataupun lebih ini dihukumkan sebagai tuhri, waktu suci. Sepatutnya kena solat. Andai kata seseorang itu tak solat, kemungkinan menunggu darah itu akan keluar dan kemungkinan beranggapan tempoh nifas adalah 20 hari, adalah 40 hari ataupun 44 hari. Tu tempoh berpantang yang biasa diamalkan oleh sesetengah orang. Pantang selama 40 hari ataupun 44 hari. Jadi tak solat sehingga 40 hari walaupun darah telah berhenti. Jadi sepatutnya kena qada balik andai kata telah berlaku kesilapan. Bagi sesiapa yang mengalaminya, kena cek balik, kena semak balik. Berapa hari dulu darah dah berhenti tapi tak solat lagi. Tunggu sehingga hari ke-40. Jadi tengoklah. Ini yang dimaksudkan tempoh minimum suci antara nifas dan haid, iaitu 15 hari. Jadi darah yang keluar selepas berhenti 15 hari itu dihukumkan sebagai haid. Tidak ada lagi nifas selepas 15 hari waktu tidak keluar darah. Okay, seterusnya tempoh minimum suci antara nifas dan haid yang berlaku selepas tempoh maksimum 60 hari nifas. Dalam keadaan ini, tempoh minimum suci adalah 1 lahzah. Tengok contoh. Andai kata darah telah berhenti dan darah keluar semula pada hari ke-61. Darah yang keluar pada hari ke-61 itu dihukumkan sebagai haid jika cukup syarat haid. Walaupun darah telah berhenti sesaat ataupun sedetik. Tadi kita sebut tadi tempoh minimum suci yang berlaku selepas 60 hari nifas adalah sedetik ataupun 1 lahzah. Itu dia. Ini situasi darah yang berhenti selepas hari ke-60. Kena cek baliklah sebab
masa mana kita tengok darah yang keluar pada hari ke-61 tu. Macam mana kita nak tahu hari ke-61? Iaitu kena gunakan jam. Kita tengok hari pertama bersalin tu pukul berapa. Jadi hari ke-61 itu maknanya selepas 1440 jam. Kalau bersalin pukul 12, bermaknanya darah yang keluar pada pukul 12 sesaat ataupun seminit. Tu jelaslah, kalau seminit tu dah lama. Ni sesaat pun tetap dikira dah. Kemungkinan haid yang keluar tu. Itu jangan, sebab ada orang juga menghukumkan darah yang keluar pada hari ke-61 itu sebagai istihadah. Kalau dihukumkan sebagai istihadah, dia tidak mencukupi 24 jam, tak apalah. Tapi kalaulah mencukupi syarat haid, darah itu dihukumkan sebagai haid. Maknanya tak boleh solat lah. Itu dia. Jadi kalaulah kita nak kira pula macam mana tadi. Kalau kita bersalin pukul 12, bermakna pada tepat pukul 12 tu, kita kena lakukan calitan. Calitan pertama, tengok adakah ada darah. Kalau calitan pertama tidak ada darah, calitan kedua ada darah, bermakna di situ berlaku suci satu lahzah. Jadi calitan kedua itu akan dihukumkan sebagai haid. Itu dia. Andai kata calitan pertama ada darah pada pukul 12 tu, calitan kedua pun ada darah, calitan kedua tu tidak boleh dihukumkan sebenar-benarnya sebagai haid ataupun istihadah. Dia kena guna kaedah yang khusus untuk menghukumkan nifas dan istihadah. Gunakan kaedah tamyiz atau kaedah adat. Wallahu a'lam.